cerita cerita tentang apa? Cerita tentang tilik nasib. Sifu nak tanya siapa di sini you ada kawan-kawan suka bagi tilik nasibnya. Dia nak tahu sama ada nanti bila I jadi kaya macam mana I punya masa depan. Okey, kalau you ada kawan you ada kenal kawan yang dia percaya tilik nasibnya, you bagi sifu satu. Give sifu satu, give sifu satu. Ada tak? Sifu nak tahu ada? Tak kira you manalah, you percaya ke tak percaya, ada kawan tak? Ada kawan yang dia suka bagi tilik nasibnya, bagi sifu satu. Oh, Zizo Aziz suka tilik nasib. Okey, ada kawan kita suka bagi tilik nasib. Okey, so sifu nak cakap cerita tentang tilik nasib. So ada satu hari seorang pemuda lah. Dia pergi cari satu sifu tilik nasib lah. Dia nak tahu bila dia kaya ke, macam mana kehidupan dia masa depan ke, dia nak tahu. So bila dia jumpa tilik nasib ini, okay, itu tilik nasib dia kira dia punya tali rahir semua, kira. Dia kata, okay, saya sudah dapat jawapan dia. So jawapan dia macam ni. Jawapan dia ada dua lah. Okay, satu adalah berita tak baik. Berita buruk. Satu adalah berita baik. Dia tanya pemuda ini, you nak dengar mana satu dulu? You nak dengar buruk punya dulu ke baik punya dulu? So itu pemuda dia fikir. Dia fikir, dia cakap, okay, tak apa, I dengar buruk punya dulu. Kenapa? Because baik punya kita boleh tunggu belakang, baru kita dapat lagi bagus, okay? Kita dengar buruk punya dulu, okay? So dia pun cakap lah, itu sifu tilik nasib pun cakap lah, okay, I nak bagi tahu you, you sebelum umur 40 tahun, you memang miskin teruk. Kehidupan you memang teruk sangatlah. Teruk sampai mau makan pun tak ada wang. Dia cakap sangat teruk. Itu pemuda dia tengok, dia pun sudah rasa lah. Dia betul ini sangat betul. Betul, I memang sekarang pun sudah teruk. Tak perlu sampai umur 40 I sekarang pun boleh feel tau. Sangat teruk I buat apa pun tak berjaya. Okay? Dia cakap, wah ini sifu sangat bagus. Dia tilik nasib sangat tepat, dia cakap. Okay. So sekarang buruk sudah cakap. Then apa macam dengan berita baik saya, dia cakap. Okay. Berita baik you adalah apa? Berita baik you adalah selepas umur 40 tahun, okay, you sudah biasa dengan kehidupan teruk ini. Okay, you sudah biasa. Okay. So that's why hari ini apa sifu nak cakap di sini adalah, okay, you orang jangan biasa dengan kehidupan you. Kalau kehidupan you tak bagus, sangat teruk sekarang, you jangan biasa dengan ini, okay? Kenapa? Because di sini kita boleh ubah. Kenapa you datang forever living? You datang forever living because you nak ubah, okay? Bukan you nak biasa dengan kehidupan yang teruk itu. Faham tak? Jangan jadi itu pemuda. Itu yang bagi tilik nasib. So hari ini sama juga. Okay, sifu ada berita baik dan berita buruk. Mana satu yang mau dengar dulu? Okay, sifu pun ada berita baik dan berita buruk. So semalam ada join Teppanyaki International. You sudah tahu lah apa sifu nak share, okay? So because ramai yang tak join semalam, okay? So hari ini sifu nak share juga, okay? Berita buruk. Sifu share berita buruk dululah. Biasa orang suka dengar buruknya dulu, betul? Kita baik kita simpan di belakang, okay? Biasa macam itu, okay? So okay, sifu nak share. Berita buruk dia adalah, okay? 2 hari yang dulu Sabtu yang lepas, sifu cek tau. Sifu cek investment sifu sepanjang tahun yang lepas. So sifu dapati sifu invest banyak saham, property, semua. Sifu bagi tahu you, semua investment sifu banyaklah. 80% adalah kalah. Kalah maksudnya tak buat untung. Ada juga jatuh juga, okay? Okay, 80-90%. Okay, hanya ada beberapa saham yang sifu beli buat duit. Itu macam IT, saham yang tentang itu teknologi, sifu buat duit. Dan juga itu saham yang plastik dengan itu glove, buat sarung tangannya. Itu sifu buat duit saja. Yang lain semua kalah. Dan juga property pun kita ingat dia akan naik, tapi because of COVID,
dia jatuh. Dan sekarang you boleh beli lagi murah daripada dulu orang beli. That's why ini adalah berita buruk. Okay. So sekarang Sifu nak share berita baik. So berita baiknya adalah, okay, selain itu berapa saham Sifu buat duit, okay, yang penting forever. Kenapa? Because sepanjang tahun lepas di Forever Living, okay, Sifu kira income Sifu tambah 2 juta. 2 juta sepanjang tahun lepas. Okay, because of COVID. Dan hari ini, okay, you jangan hairan you jangan hairan. Kenapa Sifu asyik cakap forever saja? Okay. Okay, kalau you nak Sifu cakap banyak benda Sifu boleh cakap. Investment, pelaburan, saham, rumah, property Sifu boleh cakap. Tapi benda ini dia tak buat duit. Betul tak? Dia tak buat duit sangat. Masa kini lah, mungkin nanti 10 tahun dia akan buat duit. Itu saya cakap sepanjang tahun lepas. Tak buat duit. Macam mana I nak sebut benda ini? Betul tak? That's why Sifu nak sebut, because dalam forever, satu bisnes saja Sifu boleh cakap yang betul-betul buat duit banyak. Okay? That's why bagi mereka yang you terlepas tahun yang lepas. Okay? Masa COVID, masa lockdown, you lepas itu peluang. Jangan kecewa. Kenapa? Because sekarang third wave. COVID datang, third wave. So, I rasa Sifu rasa mungkin bulan depan, okay, kita akan lockdown. Ini lockdown yang sangat serius lah. Okay, mungkin kita akan lockdown betul-betul, kedai semua tak boleh buka. Kita akan lockdown. So, kita akan ulang apa yang berlaku tahun lepas. So, Sifu harap you orang jangan lepas peluang ini lagi. Okay, kalau you lepas peluang ini lagi, you tak boleh salahkan siapa-siapa. Okay, kenapa? Because you sudah tahu tapi you tak nak buat. You masih percaya itu Sifu tilik nasib. Dia kata you lepas 40 tahun you sudah biasa dengan kehidupan yang teruk. Okay, you sudah percaya apa yang dia cakap. Okay, habis cerita. Okay, jadi Sifu nak you buat apa? You kena buat perubahan. You kena sediakan diri anda untuk menyambut cabaran ini. Kenapa? Because cabaran ini akan bawa you ke tempat, ke impian kamu nak jadi jutawan. Okay? Ini adalah antara Sifu nak share kepada anda semua. Pegang kuat-kuat forever business. Okay? So next, okay, sekarang Sifu nak open. Ramai orang sudah ambil angkat tangan nak share. Okay. So kita akan start dengan Nick Noraisha. Yes. Nick Noraisha. Yes. Selamat pagi Sifu. Pagi. Pagi. Okay, nama saya Nick Noraisha. Saya under team Alujab Circle di bawah CBM Rawani. Upline saya Muhammad Faiz dan Nurhanis Mausin. So hari ni saya nak share, ni first time sharing saya dalam Teppanyaki. So saya nak share saya punya 3 kesyukuran. Saya bersyukur sangat hari ni saya masih diberi kesempatan untuk bangun, hidup, sihat bersama keluarga saya. Second, saya nak bersyukur saya bertemu dengan Business Forever Living ni. Sebab Business Forever Living ni bagi saya dia satu bisnes yang sangat cantik. Sebab dia penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan positivity. Tak kira sama ada antara upline dengan downline ataupun sideline. Semua positif, semua full of love. Okay, saya nak share saya punya journey sepanjang Forever ni. Saya join akhir bulan 9, 29 hari bulan 9 dan saya VIP pada awal bulan 10. Dan Alhamdulillah, end of December, saya achieve saya punya supervisor. Dan sekarang saya tengah en route untuk supervisor. Saya target sama ada dalam seminggu ni ataupun awal bulan 2. Lepas tu saya nak share saya punya rahsia macam mana saya buat Forever ni. Mula-mula saya join tu, saya memang tak tahu apa-apa. Saya memang suka produk. Tapi saya ikut cakap upline saya, follow sistem. Lepas tu rajin masuk kelas untuk maintain semangat kita dalam Forever tu. Lepas tu niat kita seikhlas hati. Sebab dalam Forever ni saya nampak kita boleh tolong orang dari segala aspek. Sama ada daripada kesihatan dia dan untuk dia make money. So rugi sangat kalau kita tak share benda ni, kita tak ikhlas share dengan orang sebab lagi kita ikhlas, lagi Allah tu bagi. Dan untuk siapa-siapa yang
belum cepat lagi nak achieve VIP ataupun supervisor semua, sabar. Buat je. Buat. Sebab makin kita sabar, makin lambat Allah bagi apa yang kita nak, makin besar ganjaran yang kita akan dapat. InsyaAllah. Itu je sharing saya, Sifu. Terima kasih. Okay, thank you. Okay, kita thank you Nik Raisha. First time sharing ini sangat bagus. Ini semangat sangat penting, okay? Okay, kita tengok next siapa? Next, okay, Ustaz. Ya, Ustaz nak berpantun lagi. Okay, bye. Okay, selamat pagi. Pagi. Sifu Datuk Sulaiman. Yes. Assalamualaikum semua kawan-kawan, rakan-rakan, sahabat-sahabat seperjuangan. Pagi. Pagi. Okay, saya pun first time sharing untuk minggu ni lah. Okay, so Alhamdulillah, saya pun seperti Datuk ada sedih dan ada yang buruk, ada juga yang baik. Jadi saya pun ada buruk, ada baik juga. Okay, pertama yang buruk tu Liverpool kalah. Okay, saja ya. Ini untuk main-main lah. Untuk main-main saya sebenarnya saya fans Liverpool lah. Okay, tak apa. Okay, yang gembira Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini saya punya laptop yang saya baru servis. Alhamdulillah saya akan ambil hari ini. So InsyaAllah akan lebih meningkatkan lagi saya punya momentum untuk terus aktif, terutamanya dalam online base lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan dengan saya dapat servis tu dalam keadaan dengan kos yang rendah lah, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah sebelum ni banyak bergantung dengan handphone ya. Tapi saya tengok Datuk pun sendiri pakai komputer besar punya. Lepas tu yang lain-lain pun semua pakai laptop, pakai komputer. Jadi saya kata kena pakai laptop juga ni. So saya servis Alhamdulillah, insyaAllah hari ni saya akan ambil. Okay, so beberapa perkara je lah saya mau share hari ni. Pertama sekali, iktibar ataupun pengajaran daripada tim saya lah, tim Liverpool kan. Saya sebenarnya bukan pandai main bola pun, kaki bangku. Tapi disebabkan saya ini kaki bangku yang berada di depan TV live bola sepak, jadi dia jadi minat juga. Okay, jadi kalau kita tengok memang nampak satu sudut semalam dia kalah lah dengan Manchester United kan. Okay, ini saja je lah. Okay, bukan saya kita nak bawa bola larikan fokus tuan-tuan, cuma kita saja ini. Okey. Tetapi sebenarnya dari sudut kalau kita tengok kepada pencapaian dia sendiri, sebenarnya dia sudah banyak pencapaian yang dia sudah perbaiki. Kan? Terutamanya sekali dia dapat juara Liga EPL kan selepas 30 tahun. Jadi bermakna memang satu sudut kalau kita relatekan kepada kita punya bisnes, kalau kita tengok dengan compare orang lain, mungkin memang kita nampak agak terkebelakang lah. Tetapi sebenarnya kita tengok kepada diri kita sendiri, sebenarnya Alhamdulillah kita kena bersyukur banyak kepada Allah sebab sebenarnya sudah banyak improvement yang ada dalam diri kita berbanding sebelum ini. Okey, maknanya bersyukur. Okey, dia punya conclusion ni bersyukur. Okey, kemudian kalau kita tengok dalam bola sepak kan, terutamanya semalam FA Cup tu maknanya playoff, maknanya siapa yang kalah memang terus tak dapat masuk kan. Tetapi kita syukur dalam Forever Living dia tak ada istilah kalah. Okey. Macam Datuk, saya suka tengok Datuk punya sharing dalam 3 konsep 5 langkah tu kan. Sebenarnya dalam Forever dia tiada istilah kalah. Yang ada cumalah belum menang saja lagi. Okey. So keep going, teruskan insya-Allah. Sampai masa yang Allah sudah takdirkan kita dapat rezekinya, insya-Allah. Kita yakin. Dan sebenarnya dalam Forever Living tiada istilah terlambat. Okey. Maknanya maksud saya tiada istilah terlambat bermakna tidak semestinya satu orang yang kemudian masuk kita kata sudah semestinya dia tidak dapat potong income orang atas. Tidak. Sudah beberapa kes kita dapat lihat income orang-orang yang masuk kemudian even baru beberapa bulan dia dapat potong income upline dia sendiri kan. Bermakna di sini anda ada ruang untuk berikhtiar atas diri anda sendiri. Anda buat ikhtiar lebih, insya-Allah Allah akan beri lebih untuk anda, insya-Allah. Okey, jadi teruskan perjuangan, okey. Dan yang ketiga kita dapat pengajaran adalah walau bagaimanapun anda belum menang, yakinlah
tetap ada orang-orang yang sentiasa memberi support dan sokongan kepada anda. Jangan ada fikir anda bersendirian. Contoh macam Liverpool tu kan. Walaupun dia kalah, saya tetap masih sokong lagi dah kan. Datuk tim apa Datuk? I macam-macam tim lah. Oh, tim yang menang Tim menang saya punya. Okey Datuk, satu lagi yang saya dapat belajar juga, saya dapat bila kita tengok apa yang dalam bisnes ni kan. So dalam kita nak membahagikan masa kita untuk bisnes ni, satu yang selalu Datuk terangkan, ada A, ada B dan ada C. Kemudian dari segi pengisian waktu-waktu tersebut, kita boleh, yang saya nampak kalau ada yang kurang, ada yang salah, Datuk tolong betulkan lah. Dari segi pengisian, yang Datuk cakap ABC itu dari segi pembahagian. Cuma dari segi pengisian, apa yang saya nampak, kita ada 3 perkara juga. Pertama, kita boleh bagi untuk improve knowledge, our knowledge. Sebab untuk kita jadi good leader lah kan? Macam Datuk kita kan, Masya Allah. Okay, yang kedua, untuk kita kena bagi masa juga untuk improve business kita. Maknanya kita cari customer, cari klien buat sell apa semua. And then yang ketiga, kita kena bagi masa juga untuk improve our team. Maknanya kita bersama mereka, dekati mereka. Itu yang saya nampak 3 lah Datuk. Kalau ada kurang ataupun ada yang ni, Datuk tolong betulkan lah. Saya ni baru belajar kan. So itu antara benda yang saya nak share hari ni lah. Okay. So dan sebelum saya tutup ni, sedikit pantun lah. Okay. 1 juta bukan duit. Yang penting jangan quit. Okay, satu lagi. Monkey do what the monkey see. What should I do? Just perform your 5cc. Okay, itu saja Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Okay. So thank you Ustaz punya sharing. Memang betul lah, banyak pengisian yang dia cakap kita kena ikut, kena buat. Okay. So Sisi boleh kalah, semangat tak boleh kalah. Yes. Okay. So next kita ada Nurul Asila. Yes, Nurul Asila. Okay. Okay, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum semua. Okay, saya pagi ni bersyukur sihat semua. Dan saya pun nak minta doa semualah. Berita buruknya, kakak saya positif COVID. Lepas tu, tapi dia memang amalkan produk Forever. Sampai doktor kata, doktor tak tahu. Doktor ingatkan dia demam biasa sebab dia memang tak ada sakit tekak, tak ada apa-apa. Just dia demam. Lepas tu, baru buat swab baru kata positif. Okey lah. Saya tengok memang dia amalkan aloe vera gel, Behani semua, dia ambil produk Forever kita dah. Waktu doktor terkejut sebab dia boleh positif kan. Okey, masuk ward quarantine sekarang ni. Tapi sekarang pun doktor macam tengok dia punya progress pun dia kata kurang, dah makin lemah dia punya COVID tu. Saya kata memang amalkan produk Forever. Semalam pun saya stay hantar lagi Behani, Bipropolis, ubat gigi. So memang saya kata saya tak langsung marketing tool sebenarnya. Supaya kita nampak, biar orang nampak saya bawa saya hantar beg warna kuning kan. Kalau ada Vera company orang nampak. Oh, yakin kakak saya amalkan produk ni. Lepas tu saya pun masa macam betul lah saya ni memang banyak produk. Hari tu saya sebelum lockdown ni memang ada stok untuk saya lah. Lepas lockdown tiba-tiba semua orang serbu. Asila awak nak aloe vera, Asila nak madu, Asila nak vitamin C. Saya kata, lepas tu bila suami saya balik kerja dia kata, dah habis. Semua dah habis. Cakap, semua produk dah habis. Kena tunggu, kena saya order lagi cakap. Order pun ada makcik kata, Asila ada aloe vera tak? Acik nak 2. Tak, makcik tengah order cik. Saya kata, dia kata awak buat apa sampai habis semua produk? Tak tahu. Dia kata saya punya sendiri pun tak ada stok ni. Tinggal aloe nectar je yang ada kat rumah. Yang lain semua dah tak ada cakap. Betul. Kawan saya pula dia order madu kan. Lepas tu dia promote dekat dia punya WhatsApp status. Siapa nak order madu Forever, contact nama saya. Betul. Ada 2-3 orang tanya pasal madu. Betul kata Forever bukan suplemen je, dia ada semua. Dia ada skincare, dia ada untuk rambut semua, memang everyday head to toe Forever memang ada, saya cakap. Lepas tu dia kata,
Serius, saya tak tahu. Sama saya tahu supplement je Forever ni. Botol kuning je saya tahu. Yang saya tak tahu, saya kata memang ada. Semua ada saya kata. Lepas tu, nanti lepas ni saya nak cerita lagi. Lepas ni kita sebagai saya nak masuk kelas, nanti kita WhatsApp balik semula. Cerita pasal Forever lagi. Lepas tu semalam ada orang daripada Thailand add saya dalam Facebook. Saya kata, pasal apa pula ni? Saya cakap, rupanya dia nak tanya pasal anak dia ada eczema. Dia nak cerita, nak tanya produk apa yang saya bagi testimoni tu kan. Saya pakai produk Forever saya kan. Lepas tu dia tak balas lagi. Cuma dia tahu dia nak tanya saya pakai produk apa untuk eczema, untuk saya ada testimoni eczema tu kan. So dia tanya, saya kata boleh saya applykan aloe jelly pun boleh juga. Saya cakap so dia kata okey, nanti saya akan follow up balik sebab dia nak cuba nak beri ahli. Dia kata, cakap biar betul ni, saya terkejut bangun-bangun pagi kan, tiba-tiba dapat messenger orang add, lepas tu kata sila please accept. Tu saya pun accept lah, tengok rupanya dia mencari solution untuk penyakit kulit anak dia. Cakap okeylah, kalau betul tu rezeki saya, dapatlah cakap. Kalau tak apa, kalau tak ada tak apalah. Saya kata memang saya sendiri Dato' waktu hari Rabu tu saya pening sangat. Saya tak tahu kenapa. Saya punya migraine. Saya cuba saya ambil Royal Jelly. After setengah jam macam tu dah kurang pening saja. Petang tu dah hilang pening saya. So saya kata makan apa hilang pening je. Saya baru try produk Royal Jelly ni. Lepas tu saya share lah kat semua kawan-kawan saya yang ada migraine untuk try Royal Jelly. Saya kata memang amazing produk ni. Memang betul banyak bantu masalah saya lah selama ni. Okey, Dato' nak share tu je. Assalamualaikum. Okay, thank you. Memang produk Forever ini memang hebat. So kita semua di sini kita doa bagi kakak dia cepat sembuh lah. Okay, so next kita ada Nakiuddin. Okay, Assalamualaikum. Yes. Saya Takiuddin daripada Al-Jab, bawah CBM Hamizah Hamdan. Hari ni Taki nak share tentang kesyukuran. Taki berjaya bantu jiran. Walaupun sebenarnya Taki dah approach dia untuk buat bisnes, tapi macam Datuk kata, kita approach orang 80% akan jadi user dulu. Lagi 10% akan jadi fighter. Jadi kita share je dengan gembira. Jadi kat sini Taki nak share tentang 3 jenis orang yang Sifu Dato' Desmond pernah cakap, iaitu arnak, kura-kura dan arnak, eagle dan kura-kura kalau tak silap. Betul kah? Jadi kalau kat sini kalau kita jadi eagle, walau apapun situasi kita tetap akan share kat orang. Kita akan committed. Kalau kita jadi anak ni, bila kita dah capai kita punya target, kita rasa selesa dan kita akan tidur. Kalau kura-kura dia akan progress. Jadi apa yang Taki nak share adalah kita kena bentuk diri kita jadi eagle dan share kepada semua orang. Kalau kita rasa bimbang, takut kita tak ada rezeki ke apa, jangan penting. Sebab CBN Liana dah pernah share, kata sekali kamu tarik nafas, ada kita curi nafas orang lain. Maksudnya oksigen yang kita seduh ni, kita tak curi siapa-siapa punya pun. Jadi rezeki tu memang Allah akan bagi. Jadi jangan bimbang. Just sharing, insya-Allah semua orang akan dapat. Okey, itu sahaja yang Taki nak share. Assalamualaikum. Okay, thank you. Okay, thank you. Adik Dakiuddin. Adik Taki. Okay. So next kita ada Ustaz. Yes, Ustaz Usama. Ada Ustaz? Ya. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi. 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 Allah. Okey, sisi boleh kalah tapi semangat kena strong sentiasa. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Sulaiman, Datuk Sifu Sulaiman, dan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang berada dalam ni, sahabat-sahabat seperjuangan.
Jadi Masya Allah, pertama sekali kita kena pegang yang mana Forever punya ni, iaitu power of Forever, the power of love. Saya baru nak betulkan makhraj love ni, Datuk. Perkataan sebelum ni wife saya tegur, love tak betul, love bukan love, love. Jadi Masya Allah, kita banyak belajar. Setiap perkara kita belajar. Jadi apa yang saya nak kongsikan kat sini ialah pertama sekali kesyukuran saya. Alhamdulillah saya dah mula buat sharing dengan keluarga-keluarga saya sekarang ni, keluarga terdekat. Sebelum ni Datuk, saya agak segan nak sharekan dengan keluarga terdekat. Sebab saya ni memang dalam keluarga kira Alhamdulillah, maknanya hubungan keluarga bagus. Jadi saya segan nak share. Kenapa? Sebab saya datang dalam fikiran saya, nanti kata aku ni nak berniaga dengan keluarga pula. Kan? Tetapi Alhamdulillah dengan sokongan, dorongan daripada bidadari saya, ni bidadari saya yang ada kat sebelah ni, kan? Dia kata kita bukan nak berniaga, kita nak sharekan kebaikan. Dia kata abang nak tengok ke adik-beradik abang, keluarga abang sakit, tak dapat produk yang baik. Jadi atas dorongan bidadari saya ni, saya dipaksa, saya ditekan tu, Masya Allah. Saya ditekan oleh bidadari saya, kan, sehinggalah kami telah bergerak, mulakan dengan kakak saya, dengan keluarga terdekat. Alhamdulillah, Masya Allah, rupa-rupanya mereka sebenarnya dah tertunggu-tunggu. Dia dah tengok saya punya status, saya punya pergerakan selama ni. Dia orang pun memang tertunggu-tunggu. Siap tanya lagi, ni datang nak bagi tahu tentang Forever ke? Jadi bila kita share, Alhamdulillah mereka mula. Mereka bagi orang kata apa, penerimaan yang sangat bagus. Jadi di sini, Masya Allah, satu kesyukuran yang sangat, yang saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baru ni, abang saya sendiri, abang sulung saya, dia sepatutnya dia menyertai program usrah bersama dengan saya selama 3 hari buat dakwah. Tapi tak dapat sertai. Saya call dia, tanya, dia kena kencing manis 30. Dia punya darah dia. Bacaan gula dalam darah dia 30. Saya terus pergi hantar 2 aloe vera gel dan saya bagi dia B-propolis dan saya bagi dia absorbent C. Kan, selepas dalam 4-5 hari saya pergi ziarah dia, tanya macam mana keadaan dia, dia kata Alhamdulillah dia dah sihat. Dia minum tu, dia kata dia tak ambil pun ubat hospital, dan dia kata ni nak pergi cek sekali lagi hospital, bacaan nak tengok bacaan gula dalam darah, dan dia kata dia nak viralkan produk ni. Dia nak viralkan produk ni. Jadi Alhamdulillah, Masya Allah, saya rasa bersyukur sangat-sangat. So daripada sini apa yang kita dapat belajar ialah kita kena sentiasa kena ada semangat sharekan kebaikan dengan niat untuk kita bagi kebaikan kepada orang. Kita tahu kebaikan Forever, kita sendiri dah merasai. Sebab tu dalam 5 langkah dalam Forever ialah kita kena sendiri makan ataupun menggunakan produk Forever supaya kita tahu kebaikan dan kita sendiri dapat merasai kebaikan dia, sehingga apabila kita bagi tahu kepada orang dengan hati yang betul-betul nak kongsikan kebaikan. Apabila kita hati yang betul-betul nak kongsikan kebaikan, maka akan ada touching, dia panggil. Akan ada hati ke hati. Akan ada takluk hati ke hati. Sebab tu dalam Islam ada bahagian bab ilmu tasawuf. Ilmu hati ni, maknanya apabila hati kita betul-betul inginkan kebaikan pada orang, maka kita pergi tu orang akan rasa kita datang nak bawa kebaikan kepada dia. Orang akan rasa kita nak bawa kebaikan pada dia. Bila orang rasa kita nak bawa kebaikan pada dia, maka mereka akan terima dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh kasih sayang, dengan hati yang penuh rasa nakkan kebaikan daripada apa yang kita bawa. So sebab tu kita kena jadi, dan kita pun Masya Allah, produk kita produk lebah. Kita kena jadi macam lebah. Lebah ni apakah sifat lebah? Lebah ni dia cari kebaikan dan dia bagi kebaikan. Dia cari kebaikan, dia bagi kebaikan. Dia sentiasa mencari kebaikan. Kalau kita tengok, kalau kita jumpa lebah di tengah-tengah tempat pembuangan sampah, maka yakinlah di situ pasti ada bunga. Walaupun di tengah tempat pembuangan sampah. Sebab apa? Lebah dia tidak akan mungkin tidak akan mungkin ambil sesuatu daripada sampah
dia akan pergi tempat yang adanya bunga. Hasil daripada lebah tadi, hasil daripada daripada sifat lebah, maka dia telah keluarkan madu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala fihi syifa'un linnas. Dalamnya ada penyembuh untuk manusia. Jadi kita tiru sifat lebah ni. Kita suka mencari kebaikan. Kita ambil kebaikan daripada Tepayaki. Kita ambil kebaikan daripada kelas-kelas yang di-sharing oleh BOI 933, oleh grup-grup kita. Dan kita sebarkan kebaikan tadi, kita jadikan medan untuk menyebarkan kebaikan jiran kita, keluarga kita. Saya ambil kebaikan, saya sebarkan kebaikan. Dengan cara macam ni, semua orang duduk bersama kita, dia akan dapat kebaikan. Na'udzubillah, kita berlindung dengan Allah daripada ada sifat lalat. Daripada ada sifat lalat. Apa sifat lalat? Kalau kita pergi tengah-tengah kebun bunga, kita tengok ada lalat. Ni pasti ada kat situ ada najis. Ada sampah. Sebab apa? Lalat, dia akan pergi cari sampah mana pun dia pergi. Kan? Dia pergi mana pun dia akan cari keburukan. Dan hasil daripada dia, kerana dia suka cari keburukan, maka dia juga menyebarkan keburukan. Mana dia hinggap kuih yang sedap-sedap tu, kena hinggap lalat, orang tengok dah tak nak beli dah. Menyampah dah tengok, apalah tuan kedai ni kotor, ada lalat. Satu mindset kita semua, lalat adalah kotor. Sebab apa? Dia sukakan perkara kotor. Sebab tu kita jauhi diri kita daripada punya sifat macam ni, punya sifat suka cari keburukan, sebar keburukan. Bahkan kerja kita sebarkan kebaikan, sebarkan kebaikan. Dan bersempena, Datuk, saya nak minta satu lagi. Bersempena dengan zaman COVID ini, saya nak cerita pengalaman saya yang saya telah, orang kata apa, disahkan positif COVID. Pada awal-awal bermulanya COVID-19 dulu. Masa tu kecoh, saya telah disahkan positif COVID. Tapi doktor heran sebab satu simptom COVID pun tak ada pada saya. Demam pun tak ada, batuk pun tak ada, sesak pernafasan pun tak ada, apa pun tak ada. Alhamdulillah. Saya tunjuk depan doktor, Datuk. Saya bawa banyak-banyak aloe vera gel masa tu. Saya letak atas meja, aloe vera gel, madu, absorbency, bipropolis. Doktor kata, saya tanya pada doktor, doktor, mana ubat untuk COVID saya? Doktor kata COVID tak ada ubat. Lepas tu doktor tanya, ni barang siapa ni? Ini apa, ini barang siapa? Saya kata inilah saya dah makan. Doktor kata bagus. Inilah sebenarnya dia kata akan membantu awak untuk melawan COVID. Saya masa tu nak closekan doktor tu. Saya kata pada doktor, kalau macam tu apa lagi doktor? Belilah produk ni, join bawah saya. Dia kata minta maaf, saya dah jadi ahli dah. Jadi insyaAllah sekian daripada saya untuk semua. Semoga bermanfaat. Kita jadilah orang yang mana suka sebarkan kebaikan, sebarkan kemanfaatan kepada masyarakat, kepada umat. InsyaAllah kita jadi macam lebah. Mana kita pergi, orang akan dapat kebaikan daripada kita. Sekian, terima kasih Datuk. Terima kasih semua. Okey. Thank you. Wah, pagi ini sangat bagus. Kita belajar tentang sifat serangga. Lebah dengan lalat. Lagipun ubat yang paling best bagi COVID adalah immune system sendiri. Dia tak ada ubat. So yang penting kita kena tambahkan kita punya sistem immune system kita. Okay. So kita thank you Ustaz punya sharing. Okay, next kita ada Ustazah pula. Yes, Mariam. Mariam ada? Yes. Hai, Assalamualaikum semua. Good morning Sifu. Morning. Okay, ingatkan saya 2-3 orang lagi. Selalu macam tu. Alright, so saya nak share hari ni perasaan saya, 3 perasaan. First, sangat excited. Yang kedua, penuh full of energy. Dan yang ketiga, I'm feeling in love more and more dengan Forever dan dengan Circle Forever semua. Thank you semua, terima kasih semua, tak pernah berhenti memberi inspirasi pada kami semua, terutama pada saya sendiri. Okay, so saya nak share 3 perkara hari ni. Yang pertama, saya sangat syukur untuk permulaan tahun ni, bulan 1 ni, memang kita dah janji dah untuk follow betul-betul the right system and cara untuk develop team, dan kita dah mula share dengan sepenuhnya lah tentang semua yang Datuk dah buat, GEP, training, diorang secara konsisten. Dan yang baru-baru ni kami buat sharing skill set nombor 2.
tunjukkan jalan kerja macam mana nak buat. Alhamdulillah benda tu sangat membantu. Sangat membantu kita punya team. Dan yang kedua saya nak share kat sini adalah the power of leverage yang kita perlu ada, yang mana benda ni dah ada di depan mata kita. Contohnya kita ada prospek, kita bawa aja dia orang masuk dalam terpayaki ni. Sebab apa? Sebab pertama, kalau kita cakap Forever ni best, Forever ni bagus, orang percaya 10% je. Tapi kalau orang lain yang cakap, macam dalam ni kan, terpayaki daripada awal sampai habis, orang cakap Forever best, produk terbaik, macam-macam lagi diorang share kan. Orang lain Halo. Sangkut kah? Okey. Saya rasa sudah sangkut lah. You orang ada sangkut sana? Tengok. Sangkut lah. okey. Okey dah. Okey. Dengar tak? Tadi sangkut sekejap. Okey, teruskan. Okay, sorry. So, bila orang lain yang cakap kita bagus, itu dia percaya 30%. Ini dua ni, nombor satu dengan nombor dua adalah storytelling. Storytelling. Macam mana kita nak lengkapkan dia 100%? Kita showing telling. Kita tunjukkan. Dalam tim kita ada berapa ramai orang yang dah berjaya. So, kita leverage dekat terpayaki. Dan leverage pada tim kita dan leverage pada the whole team yang Datuk dah buat. Dan yang ketiga, kalau kita fikir kita nak guna kita punya power seorang je susah. So gunakan je konsep leverage. Yes. Lepas tu yang ketiga, kita kena faham penghalang terbesar kejayaan kita adalah mindset kita sendiri. Sebab manusia ni sangat mudah distract, sangat mudah hilang fokus, sangat mudah terpengaruh. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena sentiasa ada, orang kata energi, sentiasa ada keinginan untuk improve. Macam saya sendiri, saya ada satu penyakit. Kalau satu hari saya tak dengar something yang baru, saya macam tak boleh. Ataupun kalau bukan baru pun, benda tu lama, saya mesti kena ulang balik. Kalau tak, saya akan lost. So semalam ditakdirkan Allah, saya buka Facebook kan. Saya tengah nak fikir macam mana aku nak susun 5 line 5 leader ni kan. So search lah 5 line 5 leader, keluar video Datuk. Video Datuk share pasal 5 line 5 leaders lah. Lepas tu yang penting sekali Datuk share, saya nak ingatkan kat sini lah. Saya nak share kat sini. Setiap manager, end game kita dua je. Fokus CPM dengan Eagle Manager. CPM dengan Eagle Manager. Itu kena fokus betul-betul. Apa yang kita kena fokus? Pasport dia. Jangan tertinggal. Pasport untuk CPM, F2D, pasport untuk Eagle Manager, 2 supervisor. 2 supervisor dan new CC jangan lupa. Kena perhatikan. That's why bulan Januari ni adalah bulan yang sangat penting untuk kita recruit orang baru supaya new CC kita tu dia akan jadi banyak. Ramai orang capai target tapi new CC dia tak jaga. So menyebabkan dia tak dapat insentif tu. So ni kita kena betul-betul fokus. Dan yang paling penting sekali, bila kita rasa kadang-kadang kita rasa down, nasihat maksudnya saya nak sharing lah. Kalau kita nak besarkan, macam mana kita nak sentiasa energi adalah kita besarkan kita punya niat untuk bantu lebih ramai orang. Sebagai contoh, kita tengok adakah apa yang kita buat ni satu masa nanti akan still memberi manfaat. Sebagai contoh, kalau kita tengok kan, katalah kalau na'udzubillah kan, tapi kalau Allah ambil Datuk, contohnya Datuk tak ada kan, tapi video-video Datuk sangat banyak, kita boleh ambil manfaat daripada situ. Tapi adakah kita, kalau kita pergi nanti contohnya, kita ada ilmu-ilmu yang kita tinggalkan yang diorang boleh tengok, boleh ambil manfaat, boleh dapat manfaat. So kalau kita belum ada, daripada sekarang kita bina benda tu. Supaya dia akan jadi saham yang berkekalan sampai bila-bila. So itu saja sharing saya. Thank you Sifu. Okay, thank you. Okay, thank you Ustazah punya sharing. Okay, next kita ada Kak Lela. Kak Lela. Okey Datuk. Cepatlah pula Datuk. Ingatkan ada orang lain lagi. Okey. So, good morning. Selamat pagi semua. Ya Allah, Eagle semua ya. Okey, alhamdulillah. Diberi peluang lagi sekali. Syukur alhamdulillah. Macam biasa, terlalu banyak benda yang Kak Lela bersyukur. Bukan setakat 2-3 perkara saja, tapi boleh kata apa saja yang berlaku yang melingkari kehidupan Kak Lela ni, Kak Lela sangat-sangat bersyukur.
So terima kasih Sifu sebab bagi peluang Kak Lela hari ni. Hari ni Kak Lela nak share sikit saja tentang Kak Lela nak sentuh sikit sebab Kak Lela ni kira orang lama jugalah kalau nak kira So orang lama daripada segi umur lah. Yang lain-lain masih muda lagi kan. Sifu pun muda lagi. So Kak Lela rasa Kak Lela nak sentuh sikit tentang sikap Dato' sikap kita dalam menghadapi cabaran sekarang. Okey, sikap kita ni sebab sebenarnya sikap kita ni boleh mempengaruhi kejayaan sebenarnya. So zaman sekarang ni terlalu banyak cabaran lah, terlalu banyak cabaran yang mana kita bukan saja kita nak berhadapan dengan penolakan, berhadapan dengan yang kalau kita ada downline kita tiba-tiba hilang, tiba-tiba lompat. Okey, lepas tu dengan kerenah-kerenah anak-anak rangkaian kita. Lepas tu dengan era pembaharuan kita nak ubah daripada offline yang kita biasa buat offline tiba-tiba nak belajar pula cara online. So banyak sangat cabaran yang mana sikap-sikap ni boleh membuatkan emosi kita berubah-ubah Dato'. So emosi ni akan banyak mempengaruhi kita. So apa yang Kak Ella nak tekan kat sini, kita kena tahu kawal. Kita kena tahu kawal emosi sebab kadang-kadang bila kita berdepan dengan orang, Kak Ella rasa ramai yang pernah berdepan macam mana Kak Ella juga. Bila kita cuba nak explain ataupun kita cuba nak memahamkan orang tapi kita dibidas. Okay, kita dibidas sebab mereka mungkin tak faham. Okay, so daripada situ kita kena belajar cara nak kawal. Walaupun kita nak attack, yang ni ada dalam skill set nombor 9. Skill set nombor 9 ni memang kita kena belajar betul-betul lah macam mana kita walaupun kita boleh attack orang tapi macam mana kita cara nak attack dan macam mana cara kita nak defense. Cara kita nak defense tu pun kita tak boleh sampai kita hilang arah ataupun hilang image diri kita Dato'. Sebab rata-rata kita Kak Ella tengok ada downline kita ni bila dia orang comeback pada Kak Ella, dia orang cerita, dia orang kata dia orang geram, dia orang nak lawan, dia orang nak. So benda-benda macam ni kita kena tahu macam mana nak kawal. So kita bila kita nak defend tu kita kena ada nilai norma-norma diri kita yang elok. So kita tengok macam mana Sifu kita menjawab, Sifu kita mengajar kita, okey, membimbing kita macam mana cara. Itu memang kita kena dalamkan lagi lah. Okey, sampai kita kena jaga sebab image Forever ni sangat bersih. Kak Lela tengok image Forever sangat-sangat bersih. Jadi kita jangan cuba nak orang kata nak cemarkan image Forever ni dengan sikap kita ataupun emosi kita bila kita berdepan dengan cabaran-cabaran dekat luar. Okay, lagi satu, dulu masa Kak Lela join Forever, okay, Kak Ella nak share lah, masa Kak Ella join Forever dulu kita selalu dengar, sampai sekarang pun kita masih dengar, masih ada talk yang bertajuk pasti jutawan di Forever. Okay, dan juga 1 juta bukan wang di Forever. So kalau orang yang dia ada satu perasaan yang agak negatif, dia akan rasa kita cakap one kind lah Datuk. Kita ada alah apa ni 1 juta bukan wang, pasti jutawan. Macam kita rasa macam satu yalah kalau orang yang negatif dia akan fikir lain lah. Okay, dia ada satu perasaan lain. Tapi Kak Lela masa mula-mula join dulu umur Kak Lela 49, bila Kak Lela tengok Datuk selalu buat talk pasti jutawan di Forever, kita hanya fikir oh maknanya kalau kita buat Forever ni kita pasti jutawan di Forever unless you tak buat saja. So 1 juta bukan wang, Kak Ella nampak sekarang memang betul dekat Forever 1 juta bukan wang. JAT, Juraida, Datuk semua dah merasai semua tu. Jadi sekarang mungkin kita tak sampai peringkat nak sebut 1 juta bukan wang pada kita. Tapi Kak Lela nak sebut pasti jutawan itu pasti di Forever. Sebab Alhamdulillah sepanjang Kak Ella join 49, umur Kak Ella 49, Kak Lela pernah bertekad dulu, Kak Lela cakap sehingga umur Kak Lela 55, Kak Lela pasti akan jadi jutawan. Kalau Kak Lela masih berada di Forever. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan, Kak Ella baru forward pada Datuk, ini berita gembira juga, baru forward pada Datuk, sangat berterima kasih, bersyukur 5 tahun, 6 tahun Kak Ella di Forever, Kak Lela boleh dikategorikan sebagai jutawan yang sangat-sangat merendah diri, yang sangat-sangat Alhamdulillah. Thank you Datuk. Thank you Datuk. Maknanya benda ni bukan main-main. Di Forever ni anda semua memang pasti jutawan jika anda betul-betul kekal, yakin dan percaya akan platform Forever ini. Okay, so Kak Lela ucapkan tahniah pada semua yang berada di platform Forever. Anda tak salah pilih tempat lagi. Teruskan genggam kuat-kuat Forever Living. Buat follow rapat-rapat dengan upline anda. Dan Kak Lela doakan semua kita sini pasti jutawan. Yang penting jangan kira berapa tahun. Yang penting anda pasti jutawan di Forever selagi anda tidak berganjak daripada platform ini.
Itu saja. Okey, thank you Dato'. Terima kasih banyak-banyak. Okay, thank you. Okay. So kita ucapkan tahniah semula kepada Kak Lela because dia capai actually dalam 5 tahun dia sudah lebih 1 juta lah. Okay. So dia pun salah seorang yang belum PCM tapi pun sudah kumpul 1 juta. Ramai lagi. Bukan seorang, ramai lagi yang Sifu tak tahu. Mungkin Sifu tak tahu. That's why Kak Lela pagi ni dia sudah hantar gambar bagi Sifu, cakap Sifu tengok, wah sangat happy. So memanglah kita pun sangat happy kepada pencapaian Kak Lela. Okay. So next kita ada Haja Arsyad. Yes, Haja Arsyad ada. Okay. Dengar suara saya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini first time juga saya sharing di Teppanyaki. Alhamdulillah, saya Hajar Arsyad, supervisor. Sebelum ni memang lama sudah kenal dengan Forever sebelum kahwin dengan suami saya. Saya baru menikah tahun lalu, bulan Disember. Masih baru lagi. Alhamdulillah, sebelum ni memang kenal dengan Forever. Ada Ustaz Zamzam, Ustaz Mariam selalu cerita pasal Forever. Tapi hati belum terbuka lagi. Lepas kahwin ni, memang mau buat Forever tu mula-mula niat mau bantu suami sejak. Alhamdulillah sekarang insyaAllah saya fikir sendiri, kalau saya bantu suami saya, itu maksudnya saya sebenarnya tengah bantu diri saya sendiri. Itu salah satu saya punya kesyukuran lah sebab ada keberanian untuk buat Forever. Kesyukuran saya lagi, alhamdulillah saya dapat lepas pindah ke KK ni, sebab saya sebelum ni tinggal di Tawau, pindah ke KK, tiada kawan yang mulakan hidup baru di tempat yang baru dengan orang yang baru, jadi memang rasa lain lah. Alhamdulillah Allah datangkan kawan-kawan yang satu fikir. Alhamdulillah dapat persekitaran yang positif macam Forever sendiri. Jadi bila sibuk dengan bisnes Forever ni, sibuk lagi dengan kelas online, macam Ustazah Husna cakap, tidak sempat mau rasa bosan. Walaupun tinggal sendiri, tidak sempat mau bosan. Itu salah satu kesyukuran saya lah. Dan saya mau share sikit pasal niat lah. Apa-apa yang kita buat, kalau macam dalam Islam sendiri, sangat-sangat menekankan niat. Kalau kita buat sesuatu, kita niat, alang-alang kita buat sesuatu tu, niat tu jangan kecil, biar niat besar. Mau bantu orang, niatkan sekali mau bantu ramai orang. Jadi bayangkan kita berniat tu, baru niat Allah sudah kira. Bayangkanlah kalau kita betul-betul buat apa yang kita niatkan, lagi berganda-ganda pahalanya. Kalau dalam Forever ni kita boleh bantu orang untuk jadi sihat dan kita dapat bantu orang untuk dapat jana income daripada Forever. Dan insyaAllah dengan bisnes Forever ni juga adalah bisnes yang patuh syariah. Jadi maksudnya kita dapat bantu orang untuk pilih bisnes yang betul dan dapat kesihatan, insyaAllah. Itu saja dari saya. Terima kasih Sifu. Okay, thank you. Okay, kita kena laju sekarang. Okay, so next kita ada Asro. Yes, Asro. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi Dato'. Morning. Okay, so apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat pagi ni. Okay, 3 kesyukuran saya adalah is grateful, bersyukur kerana kita masih dapat menghirup udara pagi yang sangat segar, dapat minum aloe vera, dapat bangun pagi, dapat join Teppanyaki, and sama saya ada rasa macam excited minggu ni sebab ini minggu terakhir untuk kita blast full swing kau-kau untuk kejar sisi, and satu lagi kita obses. And saya rasa macam sekarang ni hidup saya macam macam Ustazah siapa nama tadi yang sebelum saya tadi, dia cakap tak ada masa untuk rasa bosan. Sebab saya tahu apa ada je saya rasa saya nak ni, sebab saya sekarang banyak study tentang video-video daripada kita punya leader, and then Datuk punya video juga kita belajar balik apa yang kita rasa kita kena refresh yang sebelum ni mungkin kita rasa kita tertinggal. And good news, saya rasa minggu ni saya dah jadi counter pertanyaan sebab ramai orang mula approach saya untuk bertanyakan apa kau buat sekarang dan apa yang kau dah berjual, actually apa bagus produk kau ni. Sampai ke Singapura, saya terkejut. Kawan saya DM saya daripada Facebook, tiba-tiba, "Hai awak, saya nak beli ubat gigi awak. Saya nak beli ubat gigi lah dengan awak." Aku cakap, "Sure ke ni?" "Ya, saya dah lama tengok tapi saya belum sempat nak contact awak."
I rasa macam, oh my God, it's such a bless. And Alhamdulillah, betul kata Kak Leila tadi, kita kena keep on sharing. Unless kalau kita quit, memang kita tak jadi. Dan Kak Leila, salah seorang daripada mentor saya daripada Sifu, selalu bagi kata-kata semangat. And saya rasa bila saya tengok dia punya income tadi dia tunjuk dekat group, saya tiba-tiba menangis sendiri. And for the first time ever in my life tadi, okay, saya baca Al-Quran, saya ayat surah Yasin, ayat yang second last tu, sesungguhnya, apa nama tadi? Okay, saya baca tafsiran dia lah sikit ya Datuk . Boleh sikit ya Datuk? Jangan marah ya. Okay, saya baca sikit tadi. Okay. Sesungguhnya urusan Allah apabila dia mengkehendaki sesuatu, dia hanya berkata, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun. Saya baca 14 kali dengan nada, saya akan jadi jutawan, saya akan jadi jutawan. Saya pasti jadi jutawan di forum. Saya menangis. Saya rasa bila saya bercakap tu, saya menggeletar dan saya rasa macam goosebump. Sebab saya rasa benda tu ada spiritual. Spiritual datang masuk dalam kita punya tubuh badan. Dan saya rasa kalau siapa yang ketinggalan dan masih lagi tak nampak apa yang Forever provide, Masya Allah, saya rasa macam sangat-sangat rugi. Dan kepada orang yang masih lagi berharapkan gaji tiap-tiap bulan tu, saya rasa sangat rugi untuk mereka. Kerana mereka terlalu comfort. Dan ini masa untuk kita, kata orang tu, beri mereka kesedaran untuk ketuk hati mereka, untuk join bersama kita untuk buka minda mereka. Sebab kita sebagai orang yang, ya walaupun saya belum ada pencapaian apa-apa, tapi saya rasa ini adalah satu responsibility untuk saya beri kesedaran, untuk saya share kita punya kata orang tu concern dan juga kita share peluang yang sangat-sangat besar. It's ibarat you berdiri dekat tengah jalan ni, okay, orang tinggalkan you, tapi kat mana hala tuju you? Itu yang kita rasa macam dekat Forever ni sangat-sangat best. Dan saya rasa sangat positif sekarang. Every morning saya bangun, and then saya kemas-kemas, saya terjumpa balik buku ni sama dengan buku kita punya buku Smile. Saya baca pagi tadi and I feel ada satu aura dalam diri saya. And then bila saya tengok kita punya founder, lagi saya rasa saya mesti kena jumpa dia. Macam saya tengok Jackie cakap, kita kena jumpa founder dan kita kena buktikan dekat orang, ini bisnes bukan main-main. Dan ini bukan bisnes kaleng-kaleng punya. Dan saya rasa macam, okay, itu saja saya nak share dan saya rasa sangat bersyukur sekarang sebab besok hari terakhir saya bekerja dekat company lama dan after this, I will be 100% FBO. Okay, FBO. Alright. Thank you very much. All the best everyone. See you on the top. Thank you Dato'. Pasti berjaya di Forever. Go, go, go millionaire. Kita semua doa bagi Asro. Okay, berjaya di Forever, okay, because dia besok full time Forever, besok full time. Kita nak nampak seorang jutawan muda lagi dilahirkan dalam grup BOI, okay, thank you. So next kita ada Rosnina. Yes, Rosnina ada. Ya, ada. Boleh dengar suara? Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan selamat pagi Dato'. Masya Allah. Okey, hari ini saya punya kesyukuran. Saya bersyukur sebelum ni saya hanya masuk sharing tepayaki, tapi saya pernah cakap dengan diri saya, one day saya akan sharing. Dan Alhamdulillah pagi ni Allah bagi peluang. Datuk bagi peluang untuk saya sharing, Masya Allah. Semalam upline saya, maaf lupa, excited. Saya Rosnina dari bawah tim Aziad Academy. Saya punya upline Ustazah Mariam. Dia bagi challenge lah, dia cabar saya untuk buat sharing pagi ni dan saya ambil cabaran tu untuk improve diri saya sendiri sebab setiap hari bila kita buat perkara-perkara yang sama, kita akan dapat hasil yang sama. Dan pagi ni saya buat perkara yang baru dan saya harapkan hasil yang baru juga selepas ni. Jadi Alhamdulillah saya dapat sharing pagi ni yang saya bersyukur sekali. Saya dapat kenal dengan Forever. Sebelum ni memang sudah lama kenal tapi start Januari 2021 ni saya fokus untuk buat Forever dan mungkin semua orang dia ada result sudah kan, tapi bagi saya hasil yang saya buat sekarang ni adalah satu improvement untuk diri saya sendiri. Saya dapat good news bagi saya dapat buat sales dan saya dapat sharing dengan keluarga saya sendiri, dengan kawan-kawan saya yang mana dorang pun sudah mula untuk try produk Forever. Jadi ini yang saya rasa satu good news untuk saya lah. Saya rasa bersyukur betul bila dapat sharing kebaikan dengan orang. Sebab kita buat sesuatu
Boleh dengar? Boleh. Kita buat sesuatu yang bermanfaat, bukan buat sesuatu kebaikan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita mau sharing dengan orang lain. Kita mau sharing manfaat dengan orang lain. Jadi saya harap lepas ni saya dapat buat yang terbaik lagi lah dari Forever. Pagi ni join Tempayaki ambil aura orang-orang yang hebat, Masya Allah. Jadi saya harap lepas ni saya pun next person yang dapat buat sesuatu yang hebat-hebat dalam Forever, insya Allah. Jadi itu saja Datuk, saya mau sharing singkat, insya-Allah. Okey, thank you. Kita ucapkan tahniah first time ambil challenge. Okey, Losnina. Yes, very good. Okey, next. Inonai. Inonai ada? Inonai. Ada tak? Ada Datuk. Okey. Baik. Selamat pagi, Assalamualaikum Datuk. Terima kasih bagi saya peluang pagi ini. Alhamdulillah, saya juga ingin nak share 3 kesyukuran pada pagi ini. Yang pertama, Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana saya masih boleh bangun pagi dengan keadaan yang sihat. Walaupun dalam keadaan umur saya yang dah hampir 65 tahun. Yang keduanya, saya rasa bersyukur kerana saya berada di dalam platform yang sangat hebat, sangat baik, ya, mempunyai leader-leader dan upline, sideline yang baik, yang selalu membagi semangat. Saya Anunai daripada Al-Ujab Circle, Datuk. Jadi Al-Ujab Circle ni CEO-nya Puan Hamizah sentiasa memberi semangat kepada saya, ya, dan yang lain-lain seperti upline saya, Puan Kamaria, ya, sideline Mahfuzah, Rawani, mereka semua adalah sangat-sangat hebat dan saya sangat terinspirasi dan saya mengambil cabaran ini untuk membuat Forever dengan secara serius lah. Saya sebenarnya seorang pesara dan Alhamdulillah dalam keadaan yang masih sihat, ya, Allah izin saya sekarang ni bermula daripada tahun 2020 bermula dengan bulan Ogos, akhir Julai, saya mulai September tahun lepas dan sehingga akhir tahun lepas Disember masih mampu untuk mengekalkan 25 sisi dalam Forever ni. Jadi syukur sangat-sangat dapat support yang baik daripada FBO yang ada, daripada VIP yang ada dan support daripada keluarga juga dan kawan-kawan di sekeliling saya. Jadi dalam Forever ni saya cuma nak share satu je, Datuk. Dalam Forever ni kita perlu ada saling menyokong antara satu sama lain, ya, dengan hati yang ikhlas. Kena tanamkan rasa kasih pada orang di sekeliling, pada adik-adik kita, ya. Kalau kita nak berhubung, kita nak ni kita kena cakap yang baik-baik. Maknanya nombor satu, jangan ada satu sikap yang boleh menjadikan seseorang itu terasa, ya. Jadi kalau kita macam nak pujuk orang jadi join ahli pun kena cakap yang baik-baik. Jadi satu saya ingat ada satu sharing daripada Saiful kalau tak silap. Kerana kita dalam Forever ni bila kita nak berhubung, kena ada rasa hubungan daripada hati ke hati. Itu penting. Jadi alhamdulillah saya sampai hari ini saya masih merasakan itu, terutamanya pada leader-leader yang sangat-sangat memberi inspirasi, selalu memberi tunjuk ajar, ya. Dan saya ingat saya akan terus setia dengan Forever dan saya pun tak pernah membuat bisnes-bisnes lain sebelum ni. Jadi alhamdulillah, Datuk. Jadi saya nak itu saja sharing saya pada pagi ini. Terima kasih, Datuk. Okay, thank you. Wah. Okay, thank you. Wah, ini first time I dengar sharing. So usia bukan halangan, usia, okay? So ini memang boleh capai jutawan juga. Itu no excuse, okay?
Thank you. So next last ini last. Kita bagi peluang kepada Zahari. Yes, Zahari. Okey, terima kasih Sifu bagi saya peluang. Saya ingat tak dapat dah Sifu. Terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Pagi. Pagi. Okey, saya pun banyak sangat sharing dalam Tapayaki pagi ni. Saya rasa wah, syukur alhamdulillah dan bersyukur sangat roh dan jasad saya masih bersama dan saya masih hidup. Dan saya pun banyak benda saya nak sharing ni tapi tak tahu mana nak masukkan dulu. Okey. Sebenarnya kita dekat Forever ni, walaupun kita belum mencapai apa-apa, sebenarnya kita dah mencapai kejayaan sebenarnya. Sebab kita dah masuk Forever dan kita buat sungguh-sungguh. Kita buat sungguh-sungguh dan kita belajar lama-lama kita tahu kebenaran dan kebaikan kita boleh sampaikan dengan mudah. Itu saja. Sangat mudah. Kebenaran tu ada. Belajarlah, kena belajar. Jangan kita belajar tapi kita dah belajar tapi kita tak sampaikan kebenaran. Kita diam untuk diri kita. Tak jadi. Kebaikan pun kita guna untuk kebaikan untuk diri kita. Kita minum aloe vera. Kita minum untuk kita saja. Lepas tu kita tak sampaikan kebaikan aloe vera. Pun tak jadi. Minum je lah untuk kita. Kita bertanggungjawab untuk sampaikan kebaikan dan kebenaran. Dua. Sampaikan. InsyaAllah akan dipermudahkan. Kita akan dapat sesuatu. Bila orang tu kesihatan ni baik, itulah kejayaan sebenarnya yang kita dapat. Sebab dia baik daripada darah tinggi, kencing manis, gout, macam-macam penyakit dia baik. Tiba-tiba kita rasa wow, inilah kita berjaya membantu orang. Itulah sebenarnya kita di Forever ni kita telah berjaya sebenarnya. Jangan risau tentang pangkat, jangan risau tentang income. InsyaAllah semua akan dapat. Yang penting kita kena kuat. Dalaman kita kena kuat. Sekarang ni saya rasa tercabar sebab bila saya buat Forever sungguh-sungguh, ada daripada luar tu ajak saya join bisnes dia. Saya cakap, ini betul ujian bagi saya lah. Tapi sebenarnya kita kena lawan. Sebenarnya kita yang fighter pada diri kita sendiri. Kita kena melawan, kita kena kuat. Walaupun dipanggil suruh join, kita cuma tengok je apa yang disampaikan, kita tengok. Tapi tak boleh. Feel tu tak ada. Tapi kita rasa tak apa. Bila tiba masanya, kita akan serang balik. Kita akan bagi kita punya, tak kira lah kita punya GEP kat dia, apa saja demo, kita jumpa dia one by one, kita jumpa, kita bagi tahu kebenaran dan kebaikan. InsyaAllah dia akan terbuka. Ada yang satu tu dia ajak saya, cuma join je. Tak perlu jual produk, tak perlu pergi post, tak perlu. Saya cakap, ini apa benda ni, jual apa ni? Saya cakap, saya dengar je, saya dengar. Tak apa. Saya ada kekuatan saya dah dengar, saya dah ada ilmu, saya dah ada kebenaran, saya kena sampaikan. Benda ni, saya kena bantu dia. Mungkin dia tak jumpa Forever lagi, dia tak jumpa. Dia langsung tak jumpa, mungkin kita yang ramai-ramai dalam ni, 400 orang ni, kita kena sebarkan kebenaran dan kebaikan pada semua orang. Sebab orang tu, dia tak tahu. Walaupun macam mana pun, dia ego macam mana pun kita kena bantu. Memang kadang-kadang manusia ni banyak ego ni. Sombong, bongkak, semua ada. Dia tak nak dengar, dia tak nak macam Sifu cakap. Tak nak kosongkan gelas, betul-betul tak nak kosongkan gelas. Sebab tu kalau kita kosongkan gelas, bila Sifu ajar, adik saya ada, Meja Faiza, Yufida ajar, kita rasa wow. Ilmu bila kita kosongkan gelas, dia mudah masuk. Ya. Hello. Yes, Zahari. Okey, sudah terputus I rasa. Ada. Okey, dengar. Okey, sorry. Saya putus dah pula. Ni yang boleh saya sasarkan saya punya sharing, tak apa. Tubuh kita ni Sifu dijadikan daripada tanah. Okey. Apa yang kita makan daripada kecil sampai besar daripada tanah hasil dia. Penawar dia kita sampaikan. Penawar dia ialah apa yang ada dalam tanah, iaitu aloe vera, ATC, minyak ikan, semua ada dalam tanah. Kita sampaikan benda tu, orang akan faham. Sangat mudah. Apa benda lagi? Dua kita ni kita boleh cakap. Lagi satu apa lagi? Okey, lagi satu. Sifu cakap, di Forever ni kita guna gear 1 sampai 10. Jangan sampai 10 je. Guna sampai habis. Dan kita kena standby 2 gearbox, Sifu, 2 gearbox. Gearbox manual dengan gearbox auto. Bila pecah gearbox manual, auto, kita guna manual. Dan siapa yang tak pandai belajar auto, kita kena belajar. Dan tak pandai guna auto, kena belajar juga guna manual. Dua gearbox kena belajar. Daripada situ kita rasa, wow, kita tak bersorangan, kita ramai. Dalam Forever ni kita satu keluarga yang sangat besar. Di atas kapal yang sangat mewah sebab ada satu kapten yang sangat untuk membantu kita sepenuh hati, sepenuh jiwa, nak bantu kita sampai berjaya. Kita jangan lepaskan peluang ni dan kita jangan terjun ke dalam laut seorang-seorang.
Sebab ada yang bantu kita akan berjaya insya-Allah. Jangan putus asa, kuatkan semangat. Macam mana pun, down macam mana pun, masuk timba ilmu, insya-Allah akan jumpa sesuatu dan dapat satu jawapan dalam forever. Dan saya setakat tu sharing dulu. Sifu, terima kasih banyak bagi saya peluang sharing. InsyaAllah lain kali saya sharing lagi. Terima kasih. Yes, sorry mate. Go. Thank you. Okay, so Sifu nak tahu di sini ada yang belum tahu lagi macam mana nak angkat tangan tak? Because I tengok ada lagi yang PM Sifu cakap nak sharing, yang message Sifu ada tak? You orang semua tahu macam mana angkat tangan? Because ada seorang dia banyak kali dia nak share tapi I tak tahu lah, mungkin dia tak tahu angkat tangan. Okay, so tapi kita Sifu bagi peluang dia share juga hari ini. Okay, so you cuba dulu PCM Nora. Ada tak? Okay, sekejap. Sekejap. Okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, you cuba angkat tangan tengok. Kita angkat tangan tak? Bukan ini. Itu tangan dalam itu gambar you tahu angkat tak? Bukan ini. You tengok. Dia tak tahu angkat tangan. Itu sebab dia setiap kali dia PM Sifu. Okay, you kena belajar ini ya. Ini kali Sifu bagi you share. Okay? You belajar balik nanti dekat rumah belajar macam mana angkat tangan. Okay, so you share dulu sekarang. Okay, Assalamualaikum. Sorry Sifu. Kita ni buta IT sikit kan, tapi nak juga kan, berani juga. Tak nak kalah kan. Okay, so saya nak bagi 3 kesyukuran hari ini. Masih diberikan kesihatan yang baik walaupun di musim-musim COVID, dikelilingi oleh virus yang jahat ni. So kesyukuran kedua diberikan rezeki yang semakin baik. Alhamdulillah, walaupun PKP, ramai yang dah kehilangan kerja, ramai yang dah gaji dah tak ada, tapi alhamdulillah di Forever kita semakin, income kita semakin banyak, semakin bertambah. Alhamdulillah. So alhamdulillah juga kesyukuran saya yang ketiga hari ini adalah saya tak tahu macam mana tiba-tiba ramai customer datang. Datang mencari saya, nak cuba nak ikhtiar produk Forever Living. Mungkin sebab COVID kan, jadi ramai. Mungkin sebab saya ni selalu tak putus asa, selalu promote dalam Facebook, selalu promote dalam Instagram, selalu promote dalam WhatsApp group kan. Jadi mungkin customer-customer ni mereka tengok kita konsisten. Okay, konsisten. Oh, inilah dia orang yang aku boleh percaya, aku nak produk. Dia boleh guide aku, dia boleh bantu aku. So alhamdulillah, itu kesyukuran saya. So yang kedua, terima kasih Sifu sebab bagi peluang sebab saya banyak kali nak sharing tau, tapi tak lepas. So alhamdulillah, orang kata tahun 2020 adalah tahun yang saya sangat struggle sebenarnya nak capai CBM tu. Ya Allah ya Tuhanku, orang kata apa dengan PKP-nya kan, tapi alhamdulillah saya dapat finishkan juga saya punya CBM, saya punya achievement dengan berjaya. Saya rasa bangga sebab walaupun saya terlewat tapi saya bangga sebab saya settle juga. Dan saya ia tak mematahkan semangat saya untuk buat untuk capai insentif yang Forever nak bagi pada tahun 2021. Sebab sekarang ni saya boleh berfikir, okey, tahun 2020 adalah tahun aku selesa, sangat selesa. Serius Sifu, saya cakap saya sangat selesa. Tapi tahun 2021 saya tak nak. Saya dah start. Saya nak kena buat daripada sekarang. Sebab saya yakin, sebab Forever dah 6 tahun dengan saya, 6 tahun Sifu, saya boleh tengok dengan bisnes yang lama, saya tak boleh capai apa yang saya capai sekarang dengan Forever. Jadi tahun 2021 adalah tahun saya nak berjaya. Saya tak kira, saya tak peduli apa orang kata, orang di luar kata, alah, belagak-belagak jutawan lah, je kan. Aku tak peduli sebab aku kalau tak ada aku macam ni Sifu, saya susah tak ada orang tolong saya. Saya kena tolong diri saya sendiri. Saya kena tolong diri saya melalui apa? Melalui Forever. Sebab saya tahu saya punya platform ada di Forever. Okay.
Lepas tu saya cakap saya akan ambil pengalaman tahun 2020, tahun selesa saya tu saya nak buang tepi-tepi, tahun 2021 adalah tahun kejayaan saya. Di mana tolong doakan saya nak jadi CBM level 2, saya nak bawa sekurang-kurangnya 5 orang CBM direct saya. Dan di mana mereka juga on track untuk bawa CBM mereka. Dan juga hari ini saya sangat happy, seronok sebab saya ada satu manager saya yang dah lama tidur, hari ni dah comeback balik. Saya rasa seronok sangat. Dia ada dalam ni dan saya memang doakan dia sebab saya tahu dia struggle 3 tahun yang lepas untuk berjaya di Forever. Saya nak dia juga berjaya dalam Forever hari ini. Dia Kak Adi jangan nangis. Dia dah nangis. Saya dah tengok dia nangis. Saya dah tak boleh Kak. Sebab saya sedih. Sebab saya bawa dia join Forever sebab saya nak kawan-kawan saya sama-sama berjaya dengan saya. Bermakna saya nak mereka juga kena berjaya. Macam mana kau macam mana pun macam Sifu cakap, lambat ke cepat ke jadi kura-kura ke, kau kena yakin kau kena setia dengan Forever. InsyaAllah kita boleh berjaya di Forever. Percaya. Terima kasih Sifu. Okay, thank you. Okay, sebenarnya Nora Sukri hanya sedikit saja. Tahun lepas sudah boleh capai level 2. Sifu ada apa message dia. I cakap ini tahun pasti jadi. Okay, so kita semua doa bagi Nora Sukri boleh capai CBM level 2 tahun ini. Okay, so okay, last di sini Sifu harap semua dapat manfaat besar daripada Teppanyaki pagi ini. Dan last kita akan lakukan slogan kita untuk tamatkan Teppanyaki pagi ini. Pagi yang tak dapat sharing, jangan kecewa. Okay? You kena masuk awal. Aku malas. Cepat, okay? Saya malas. Are you ready? Okay, 1, 2, 3. Yes! No limit. Thank you.